Kan skrin ada? Alright. Okay. So let me see. First, you nampak apa sekarang ni? Okay, you tak nampak chapter lagi ke? You tak nampak slide lagi ke? Belum. Tapi sepatutnya dah nampak dah sebab Madam dah buka dah slide ni. Madam. Ni dah nampak? Belum lagi? Lagi. I go set. I try somehow. I try to buat double screen tak boleh pula. Okay, this one. Okay, yang ni tak buat double screen, so I tak boleh nampak you lah. Tadi double screen, at least Madam boleh tengok muka semua orang dan juga slide. Okay, so we proceed to chapter 1. This one is introduction. As I mentioned just now, human system is about ta'aruf about manusia, ta'aruf tentang badan manusia. So dalam chapter 1 we have a few introduction tentang medical terminology. This one you kena tahu, even though dari dalam you punya test and final also covered about the medical terminology. Every chapter have medical terminology. So kita ada medical terminology, level of structure, organization, maintaining life and homeostasis. Alright. So basically in human system, medical terminology are divided into two terms. Okay, ada dua benda di dalam medical terminology yang kita semua kena ambil tahu. The first one is anatomy. Maksudnya nanti sepanjang human system, setiap chapter you kena bear in your mind which one is anatomy and which one is physiology. So ada dua benda lah, anatomy dan physiology. What is anatomy? So anatomy is the study of the shape and structure. Bila kita sebut tentang anatomy, mestilah dia ada kaitan dengan bentuk dan juga structure di dalam human body. Okay, such as kan you boleh tengok di antara macam tadi siapa ada sebut, bila kata tentang human system, kita ada belajar tentang sel. Okay, you belajar macam mana shape, macam mana bentuk dia, how the structure. Okay, dalam sel nanti ada membran plasma, ada banyak benda lagi, ada sel soma dan sebagainya. Okay, that one is anatomy. Anatomy is a shape and structure. So the second one is a physiology. Physiology ni ialah function ataupun process. The scientific study of the function or process of the living thing. Jadinya dekat setiap chapter, you sepatutnya dah boleh recognize what is the anatomy of that chapter and what is the physiology. For example, okay, kita tengok kepada jantung. Jantung, you faham, you belajar masa secondary, jantung mungkin semua orang akan buat bentuk shape dia dalam bentuk love ataupun heart shape kan, itu dia punya anatomi. Apa yang you faham tentang fungsi jantung tersebut? So jantung yang you faham, yang Madam rasa lah semua orang faham, the function of your heart is to pump blood into all body parts kan, pump darah ke seluruh badan. Okay, itu sebenarnya idea tentang human system, anatomy and physiology. Okay, selain dari itu, you juga akan tahu juga biology and homeostasis. Biology ni yang Madam sebut tadi, siapa ambil biology yang? Biology tu just a symbolic, but the real is, biology is the study of life and living system. Macam mana manusia ini boleh dihasilkan? Semua orang tahu manusia terhasil daripada apa? Manusia terhasil dari apa? Tak ada orang ke? Oh, air mani. Air mani. Segumpal darah, betul tak? Dalam Al-Quran pun sebut manusia
dilahirkan ataupun bermula daripada segumpal darah, air mania. So itu ialah life and living system. Trigger daripada apa kepada apa. Okay, that one is a biology. So what is about homeostasis? Homeostasis ni ialah kita describe ability, kebolehan badan kita ataupun internal system kita terhadap perubahan sesuatu. Sama ada, contoh, kalau you berada di dalam environment yang sejuk. Sekarang ni Madam tengok semua orang muka maintain je. Sekarang tak sejuk lah. Tiba-tiba you berada pada suhu negatif 30 degree Celsius. What happen to you? Mungkin you akan ada body shaking, you akan you punya spontaneous punya action is you ambil blanket, you sarung dekat badan, okay? Itu ialah hemostasis, tindak balas badan you terhadap sesuatu yang mempengaruhi kepada perubahan. Sama ada dalam keadaan negatif 30 degree tu, you nak remain macam sekarang buat macam tak ada apa-apa berlaku, ataupun you akan react untuk bagi you panas supaya tidak menggigil. That one is homeostasis. Okay, lagi kita ada, yang ini ialah anatomical position. So, anatomical, again, masa first slide tadi anatomy ialah shape and structure. So, sekarang you kena kenal juga anatomical position. So, anatomical position is the body erect and facing forward with arm at the side. Palm and toes are directed forward. Okay. Yang ini ialah scientific punya term. Kalau kita bahasa pasar, you akan cakap, okay, semua berdiri tegak. Okay, berdiri tegak. Tiba-tiba you tengah kawat, commander akan cakap, okay, give me anatomical position. So semua orang pun macam tak boleh adapt. What is anatomical position? Itu ialah scientific punya term. Kalau bahasa pasar, anatomical position, berdiri tegak. Dalam keadaan macam mana? Badan you menghadap hadapan, tangan dan tapak tangan move forward, semuanya berada betul-betul dalam keadaan tegak. So ini ialah term-term yang you kena ingat. Okay, this one is standing erect and face forward. Kalau you berdiri tegak tapi muka pandang bawah, that one is not anatomical position. Arm at side, okay, kedua-dua tangan berada di tepi. Okay, palm direct forward, toes direct forward. Okay, plane and section of the body. So, untuk pelajar radiologi, plane dan section ni sangat-sangatlah penting di dalam measuring you nanti masa second year. Sebab, why Madam cakap penting? Because radiology is about cross section area. You akan examine ataupun you akan analyse result untuk X-ray ataupun siam ataupun apa-apa saja peralatan radiologi dengan menggunakan kaedah cross section. Jadi kalau you nak tahu cross section, macam mana kita nak baca cross section tersebut? So plane terbahagi kepada 3 plane, sagittal plane. Okay, sagittal plane ni kalau you tengok pada gambar di slide, human berdiri tegak macam anatomical position tadi. So sagittal plane ni dia belah human tersebut kepada 2 bahagian, iaitu kiri dan kanan. So you boleh nampak lah dia punya plane ni. Okay. So bila kita belah manusia kepada kiri dan kanan, itu kita panggil sagittal plane. Tapi kalau you bagi manusia tersebut kepada coronal plane maksudnya you membahagikan manusia itu kepada depan dan belakang. So you potong daripada tengah-tengah atas kepala, memisahkan depan dan belakang. Itu kita panggil cross section tersebut ialah coronal plane. Tapi kalau you membahagikan atau memotong manusia itu kepada bahagian atas dan bawah, itu kita panggil transverse plane. Okay. So yang ini dia ada sedikit explanation lah. Madam dah bagi simple explanation tadi. Okay, boleh dapat ke tak? Boleh. Alright, so Alhamdulillah clear. So yang ini lebih mungkin lah orang kata 3D tu mungkin nampak atau mungkin tak nampak. Okay, so now you kena tahu pula term superior, inferior, anterior, posterior, medial dan lateral.
Alright, superior yang membezakan di antara atas dan bawah. Kalau dari you punya head yang ke atas tu kita panggil superior. Okay, tapi kalau you kira daripada head kepada kaki, yang itu kita panggil inferior. So superior above another portion or closer to the head. Any part yang rapat ataupun yang berhampiran dengan kepala itu kita panggil superior. So bagi part pula yang below another part or close to the feet, maksudnya dari pinggang ke bawah, yang tu you boleh panggil dia sebagai inferior. Okay. Kalau anterior pula toward the front surface. So anterior ni daripada yang ni kita tengok tadilah, kalau plane tadi yang membahagikan depan dan belakang. Iaitu apa jenis plane tadi? What type of plane? Yang divided into coronal. Okay, so kalau yang itu, yang depan kita panggil anterior, yang belakang itu kita panggil posterior. Okay, so satu lagi medial. Medial toward or nearer the midline of the body. Okay, yang ini di bawah plane apa? Transverse. Transverse plane. So dia di antara ataupun dia toward atau nearer middle line of the body. Middle line of the body dekat dia punya pusat lah. Okay, lateral toward or nearer the side away of the middle line. Yang menjauhi ataupun yang jauh daripada kitanya midline, iaitu kita panggil lateral. Alright, so ini semua direction. Lepas ni bolehlah you cakap dengan kawan-kawan atau mungkin you boleh jadikan ni satu benda sebutan harian. Okay, cakap dengan mak ke dengan ayah, sorry lah, mak, my superior part ni sakit. So tiba-tiba belagak pula kan, dah belajar human system, you pun gunakan superior inferior. So tak kisah, yang penting you tahu what is superior, inferior, what is transverse plane, coronal plane dan juga sagittal plane. Yang inilah yang bermulanya sejarah manusia. Okay, kalau dalam Al-Quran disebut manusia itu dimulakan dengan segumpal darah ataupun air mani tadi. Jadi sebenarnya segumpal darah tu bila kita kaji, bila kita punya tokoh-tokoh ni dulu dia kaji, manusia ni start dengan, kita relatekan dengan biologi, darah, segumpal darah itu ialah bermulanya chemical level. Okay, kita ada chemical level. Dalam badan you ada chemical ke tak ada? Ada. Apa, what type of chemical yang ada dalam badan? Sel darah putih. Sel darah putih lagi? Apa lagi? Chemical level. Apa lagi chemical yang ada dalam badan? Tak boleh fikir. Kena fikir kan, chemical. So chemical tu, okay, kalau kita sebut bahasa pasar, chemical ialah kimia. Apa kimia? Madam, saya tak ada kimia lah dengan dia, jadi saya tak boleh nak jadi member of the group. Kimia, keserasian kan. So chemical dalam badan boleh jadi daripada you punya enzim-enzim ataupun any other chemical part yang ada molekul, yang ada atom, okay, semua tu kita panggil chemical level. So next is chemical level. Bila hasil gabungan chemical level, hasil gabungan semua chemical-chemical ni, ion-ion ni, dia akan membentuk sel. Sel ni famous and quite familiar masa secondary school. The combination of chemical akan membentuk sel. Okay, sel ni ialah yang you dah belajar lah. Apa jenis sel yang ada dalam badan manusia? Apa dia sel? Sel saraf. Sel saraf. Nanti you akan, okay, hari ni you cakap sel saraf, hopefully akhir SEM nanti you boleh tahu sel saraf tu ada ke tak ada, wujud ke tak, okay. So di dalam badan manusia ada chemical, gabungan chemical akan membentuk sel. Sel ni ialah sel darah. Okay, sel darah kita ada sel darah merah, red blood cell, white blood cell, RBC, WBC. Okay, itu ialah term-term. Nanti kita akan tengok secara detail.
So gabungan sel akan membentuk tisu. Tisu ni yang macam you nampak lah, tisu badan you. Tisu badan terdiri macam dekat dalam mulut, you akan ambil, I'm not sure either you dah buat eksperimen tu ke tak. You ambil toothpick, ambil kat tisu dekat dinding pipi and then letak di bawah mikroskop kan. Okay, chemical combine membentuk sel, sel combine membentuk tisu. Tisu ni dia akan combine, akan bergabung-gabung dengan banyak lagi tisu yang lain untuk membentuk organ. So apa organ yang ada pada manusia? Bagi Madam contoh 5. Satu apa dia? Jantung. Paru-paru. Buah Okay, pinggang. Buah Otak. pinggang lagi? Otak lagi? Otak. Paru-paru. Okay, paru-paru lagi? Ginjal tadi dah sebut, baru 4 je. Hati. Okay, so maksudnya semua orang tahulah. Okay, gabungan tisu membentuk organ, gabungan organ ni pula, okay, manusia ada satu organ je ke? Banyak kan? Tadi Madam pun dah minta 5 contoh, you pun dah bagi Madam 5 contoh. So sebenarnya manusia ada banyak sangat organ. So gabungan daripada lebih daripada 5 organ yang you sebut tadi akan membentuk sistem. Okay? Sistem apa? Okay, kita ada sistem pernafasan, sistem perkumuran, sistem digestif, sistem cardiovascular system, okay? Itu ialah sistem. So, bila adanya semua sistem tersebut, barulah membentuk manusia. Barulah wujudnya manusia-manusia yang ada depan Madam ni. Okay? Adanya Intan, adanya Hanan, adanya siapa lagi? Semua orang dekat depan Madam ni, you semua melalui fasa yang sama. Start daripada chemical, pergi ke sel, membentuk tisu. Daripada tisu jadi organ, gabungan organ membentuk sistem. Daripada sistem semua terhasillah manusia dan lahirlah you dekat muka bumi ni. Okay, boleh faham? Ini ialah level of structure terhasilnya manusia ataupun sebenarnya dia ialah level of structure organisation. Boleh faham? Boleh. Okay. So this one is a chemical level. Macam Madam ada sebut tadi kan, atom and molecule. Dalam badan manusia tadi adanya atom. So atom bila dia combine lebih daripada satu atom, dia akan membentuk molekul, contribute. Okay, the interaction of atom and their combination into molecule. Molecule contribute to the make-up of cell, which is the basic unit of life. Cell ni ialah basic unit. Okay, macam you belajar dalam diploma in biomedical. So basic unit dia ialah human system, ECA, EWP, itu ialah basic unit. Okay. So ni ya, kalau you nampak ada atom, ada molekul. Later I'll share the slide dalam WhatsApp group, okay? So the combination of atom and molecule, dia akan combine lagi molekul membentuk makromolekul sampai ada terbentuknya sel. Okay, sel ini basic living unit of life. Jadi estimate indicate that there are about 100 trillion dynamic living cell in the human body. Okay, so semua orang kena alert lah, kena aware dengan structure ni. Ada 6 semua dia punya step. Dia start daripada chemical, cell, tissue, and then organ, and then system, and lastly organism. Semua ni dia dah explain lah, so I will not explain it again. Okay, yang ini dia bagi you dalam bentuk tulisan, sedangkan tadi Madam just dah explain di dalam dia punya flow chart tadi. Right, so organ level, system level. Okay, yang ni yang semua kata tadi. Ada hati, ada pankreas, ada perut, ada usus, dia membentuk sistem level dan akhirnya terjadilah manusia itu sendiri, lelaki ataupun perempuan. Okay. Okay, itu dah habis dah structure. Structure ni tolong ingat sampai bila-bila. Okay, indahnya Islam tu Allah dah ceritakan secara ringkas di dalam Al-Quran dan Allah juga telah memberi idea kepada semua manusia di atas muka bumi ini untuk mengkaji Al-Quran. So dia kaji Al-Quran, datanglah 6 level tadi tu. Okay, yang kita hanya tahu segumpal tanah, segumpal darah. Masa kita kecil-kecil kita dibesarkan dengan statement tersebut. Jadi bila dah makin berusia, dah makin besar sekarang, you pula belajar daripada segumpal tadi macam mana you nak explore lagi benda tu. Okay, so now kita proceed kepada maintaining life and homeostasis. This one Madam dah bagi tahu secara ringkasnya masa awal-awal tadi
how you want to react untuk any changes di sekeliling you. So homeostasis refer to the constant internal environment that must be maintained for cell of the body. Homeostasis use hormone to control body condition. An important aspect of homeostasis is maintaining the volume and composition of body fluid. So body fluid ni ialah cecair yang ada di dalam badan manusia. Contohnya seperti kita ada blood-brain barrier, nanti you akan belajar dalam chapter seterusnya. Okay, body fluid tu any yang you rasa liquid yang ada dalam badan, any cecair. Pernah dengar, semua orang banyak, Medan rasa pernah dengar kot, sum-sum tulang Pernah dengar? Ya benar. Benar. That one is part of body fluid juga. Okay, darah pun part of the body fluid. Jadi homeostasis ni fungsi dia untuk pastikan badan kita ni maintain, kekal macam sekarang. Okay, unless kalau you terkena, na'udzubillah, mungkin kita bagi contoh manusia lain. Okay, manusia lain terkena COVID-19. Okay, yang itu maksudnya maintaining of life and homeostasis dia tengah breakdown. Okay, tengah rosak dan dia tak boleh react kepada COVID-19. Sebab tu disarankan kita untuk ambil vaksin untuk membantu kita punya immunity dalam badan ataupun antibody. So untuk pastikan homeostasis badan kita tadi function semula. Okay, ini pentingnya homeostasis. Alright, so kita ada juga feedback system. Feedback system is a cycle of event which is status of body condition. Continually monitor, evaluate, change, re-monitor and re-evaluate. Maksudnya feedback system ni apa feedback you terhadap pemboleh ubah tersebut. Contoh, kalau kita bagi contoh yang paling simple lah sekarang ni. Orang COVID-19, kalau dia terkena jangkitan virus, apa jadi pada diorang? Apa simptom yang keluar? Batuk. Batuk lagi? Hilang daya rasa. Okay, so all the symptom is a feedback system. Itu ialah feedback yang badan you boleh react. Okay, apa yang kita jadikan dia pemboleh ubah tu, apa benda yang effect dia? Virus tersebut. So apa feedback system dia? Feedback system tu yang keluar simptom tadi. Okay, macam ni kita nak monitor. Tengok dah berapa lama you terkena, you tiba-tiba batuk, bukan you, patient tersebut kena batuk, hilang deria rasa. Okay, kita boleh evaluate, kita boleh change dan kita boleh remonitor dalam tempoh quarantine tadi. Okay, itu maksudnya feedback system. Respon kita, okay, respon. So component of feedback system dia ada receptor, control center and effector. Receptor semua orang tahu, semua orang ada receptor kan? Ada. Okay, apa you punya type of receptor yang you tahu? Receptor sakit. Reseptor sakit. Okay, reseptor boleh jadi you punya kulit. Kan? Yang menerima rangsangan tersebut siapa? Kulit. Ataupun tapak tangan. Ataupun siapa? Okay, tu reseptor yang terima rangsangan. Control center is you punya brain. Okay, you punya otak yang dia akan proses. Yang okay, sebagai contoh, tapak tangan you terpegang benda panas. Jadi yang generate benda itu ialah panas ialah control center. Siapa control center? Brain. Brain akan beritahu oh panas, then dia akan memberikan efek kepada tangan tersebut untuk bertindak balas terhadap panas dengan kaedah dia tarik tangan tersebut. Adakah orang dia jumpa je benda panas, oh panas dan dia pegang je selama 5 hingga 10 jam? Ada? Tak ada kan? Kecuali orang yang hilang daya pemikiran yang baik, yang seimbang. Okay, so this one is receptor. Nerve receptor, nerve. Okay, nerve receptor dia ni lah benda pertama yang akan terdedah kepada panas ataupun apa rangsangan tadi, stimuli. Okay, dan brain ni sebagai you punya control center. Dia akan proses apakah rangsangan yang diterima tadi. Okay, dan seterusnya masa. Masa ni ialah dia punya effector ataupun benda yang contribute kepada feedback tadi, respon. Kena buat apa? Kena biarkan je tangan atau kena tarik. Itu ialah masa. Okay, masa itu ialah effector. Dia dah, ni gambar ni dia explain sekali lagi lah. Control center is your brain, muscle is your effector.
Please bear in your mind, nerve receptor is receptor, brain is your control center, and last is muscle as your effector. So negative feedback, so mechanism by which the body maintain condition within a particular limit. The body will do this by opposing a change that deviate from normal. Okay, so yang ini untuk negative feedback. You pun ada positive feedback, negative feedback. Semua orang ada benda ni. Cuma kita tak nampak secara clear. Okay, so the positive feedback caused by action stimulate and the action even more. Yang ni dia lebih detail. Dia didetailkan di dalam bentuk tulisan. Contohnya Madam dah explain sebentar tadi dengan kaedah panas tadi tu. Okay, secara verbal. Alright, homeostasis imbalance, important that most disease regarded as a result of its disturbance. So homeostasis imbalance, sekiranya berlaku imbalancing, apa dia akan buat? So badan you ataupun control center you akan trigger, okay kita memerlukan hormon ni banyak, so dia akan dia hasilkan lebih banyak. Tapi you sedar ke tak sedar hormon tu dihasilkan? Tak sedar. Yang itu di bawah sympathetic action. Nanti kita akan tengok di dalam chapter tu, okay? So sekarang ni untuk part 1, faham ke tak? Faham. Faham? Faham. Ya ke faham? Buktikan semua orang faham. How you want to prove to madam that you really understand chapter 1 is all about? Okay, yang tu yang last lah. Bila tanya yang last dia ingat. Yang awal-awal tadi ingat tak? Anatomy. Body part manusia. Apa dia body part manusia? Anatomical position. Okay, why do we need to really understand about anatomical position? Kenapa kita kena tahu anatomical position? Untuk membolehkan kita to differentiate the plane. Untuk membezakan plane. Ada sagittal plane, ada transverse plane dan juga coronal plane. Okay, sebab tu you kena tahu anatomical position. Anatomical position ialah boleh dikatakan default position untuk manusia. Okay, default position is kita kena berdiri tegak. Itu default position. Default position manusia anatomical position. Daripada anatomical position, you boleh tahu 3 jenis plane. Kita nak potong manusia ni, potong mana? Bukan nak potong 16 tu taklah. Dia ikut plane. Nak potong sagittal yang mengasingkan kiri dan kanan. Kan? Kalau transverse plane dia nak asingkan mana? Atas bawah lagi. Coronal plane? Depan belakang. Depan belakang. Okay, jadi plane-plane ni penting untuk you nanti recognize which part. Sebab sometimes di dalam test ataupun final, even though dekat you punya assignment kalau ada, dia tak akan sebut dah ni. Tangan kiri, tangan kanan, dia akan tanya, okay, what is the superior part of your body? So you boleh cakap apa? Superior tu apa? Kepala. So you dah dapat idea sikit. So basically dalam human system secara logiknya nanti yang kita akan test you, adakah student familiar dengan biomedical term? Sebab bila you pergi kepada measuring, you dah pergi kepada second year, you dah fokus kepada radiologi ataupun any other medical equipment, diorang nanti dalam teknologi mereka hanya menggunakan scientific term. Okay, mungkin nanti kalau you akan jumpa machine, okay, this machine only can scan the posterior side only. Masa tu barulah you nak recall balik, flashback balik. Dulu pernah belajar what is a posterior. Okay, what is a posterior? Belakang. Belakang. So yang ini penting. Kenapa you kena belajar human system? Sebab kita nak ajar you the basic foundation, term-term yang akan digunakan di dalam teknologi biomedical. Teknologi biomedical ni in future dia tak guna pun bahasa pasar sebab the country of origin worldwide. So semua negara menggunakan dia punya fahaman yang berbeza-beza kalau menggunakan bahasa pasar. Tapi kalau dia gunakan kepada biomedical atau biological punya term, satu dunia akan faham benda yang sama.
Sebab tu you kena belajar human system. This is the rationale kenapa you kena belajar human system. Okay, then you belajar juga tadi apa? Level of structure. Manusia ini bermula dari Chemical. dan berakhir dengan Organism level. berakhir pada masyar. Kan contoh-contoh. Okay, any questions? Tak ada. Suka lah Madam, tu. saya nak tanya. Ya Akila. Tadi kan madam ada ajar pasal receptor, control center dengan effector tu kan? Ya betul. Lepas tu contoh dia tadi kalau kita pegang air panas, kalau ada nak balas kita akan tarik balik tangan tu. Betul. Okay, macam mana kalau saya tengok dalam drama kan, orang tu, orang tu dia macam mana, toreh tangan dia guna pisau, lepas tu tangan dia berdarah kan. Tapi dia tak sakit langsung. Tu drama. Maksudnya orang tu kan, dia macam mana, dia ada masalah dengan dia punya control center ke, tak pun dia tak ada rasa tersakit ke macam mana? Okay, untuk kes yang macam tu, yang first kali you kena be realistic lah. Ya, benda paling common yang madam dah cakap itu drama, mungkin dia boleh berlakon je. Tapi the main part yang kita kena tahu, there is something problem dengan dia punya control center. Bila you dalam keadaan yang sangat down ataupun anxiety sampai dia potong tangan ke apa, maksudnya brain you, control center you tak boleh berfikir secara rasional. Jadi boleh dikatakan semua orang yang ada masalah mental ni dia tak ada rasa sakit pun. Okay, bila tak ada rasa sakit dia buat apalah. Dia dah mental block. You buat apa? You potong tangan ke, you cubit apa pun dia akan rasa okay reda je, tak rasa apa. Okay, itu dia punya problem dari segi control center. So control center ni nanti bila kita belajar dalam chapter, I'm not sure you punya blood brain barrier ni chapter 2 or 3. Okay, dia ada banyak part. So nanti madam rasa semua orang pun pernah dengar medulla oblongata, cerebral part, cerebellum part, frontal, temporal. Dekat part-part ni pula dia ada dia punya function tersendiri. Okay, dari segi emosi dia dikontrol oleh bahagian brainstem contoh. So mungkin di dalam control center dia tu yang bermasalah dekat brainstem dia. Sebab tu dia tidak ada rasa apa-apa sakit sewaktu kerja yang tak betul tu dibuat. Clear? Okay, clear. Okay. Lagi ada. Alright. Ni pengaruh drama Korea ke apa ni? Okay, lagi. Next. Siapa ada soalan lagi? Al-Azim. Cuba buka kamera tu, madam nak tengok muka. Okay, baik madam. So Al-Azim, you daripada mana? Saya dari Negeri Sembilan. Negeri Sembilan. Which part in Negeri Sembilan? Seremban. Oh bukan nilai 3 lah kan? Bukan. Nilai 3 Selangor kan? Nilai 3 Selangor. Okay. Alright. So next, Mukid, Abdul Mukid. On your camera. Ya, saya madam. Okay. Abdul Mukid dari mana? Saya orang Batu Pahat Johor je. Which part in Batu Pahat? Orang Tongkang Pecah. Tongkang Pecah. Macam mana boleh masuk KKTM Ledang? Apa dah nama daripada UPU. UPU, okay. So lagi siapa? Hanan? Okay, yang madam dah tanya jangan off camera tau. Nanti madam nak ambil gambar. Hanan dari mana? Bangi. So macam mana dah tahun semester kedua di KKTM Ledang, how do you feel? You prefer to study online ataupun you prefer face to face? Sekarang ni tak nampak kawan dah lah. Okay, Ammar. Madam baca based on madam punya dekat screen Ya madam. Okay, Ammar dari mana? Saya dari Melaka. Melaka dekat mana? Sungai Ambai. Sungai Rambai yang ada kelas raya tu? Gitu. Dekat Oi. Laman Belia. Laman Belia. Oh dekat je sini? Pak Butat. Bolehlah datang ke KTM terus. Dekat. Okay, Intan Fariza.
Intan, tidur ke? Tak madam. Mak saya panggil tadi. Oh, kantoi dah ni. Okay, Intan dari mana? Saya dari Kulim, Kedah. Kulim. Duduk Kulim lah ni? Kat Padang Serai. Oh, okay. So macam mana boleh jauh ke Ledang ni? Nanti bulan 6 nak datang sini? Tahu daripada kaunselor. Kaunselor sekolah? Hmm. Okay. So nanti kita jumpa insyaAllah. Muhammad Haikal. Ya, madam. Okay, Haikal. Haikal dari mana? Skudai JB. Skudai JB. Tu Haikal ni wataniah ke? Tak. Sebab you pakai camo shirt kan? Madam, I thought you are wataniah. Okay, thank you Haikal. Aina Kamila. Ya, saya. Mana? Madam nampak kepala je. Hai Aina dari mana? Perlis. Perlis. Which part in Perlis? Sanglang. Oh, Sanglang. Okay. Madam dulu belajar di Universiti Malaysia Perlis. Oh. So I quite familiar dengan Perlis. Okay, Ayu Nadia Hartini. Ya, madam. Hai Ayu, Ayu dari mana? Saya dari Kulim, Kedah. Oh, sama dengan Intan ke? Satu sekolah? Ya. Allah. So nanti datang sini dengan Intan juga ke macam mana? Tak asing-asing. Asing apa lah ni. Okay, tak apa. Alia Nadira. Ya. Saya. Alia dekat mana tu? Dekat mana? Alia dari mana? From Alustar Kedah. Alustar Kedah. Which part in Alustar? Tambak bunga. Sorry? Apa bunga? Tambak bunga. Dekat Jalan Pala Kedah. I see. Okay. Kampung Madam pun boleh dikatakan di Kedah jugalah. Okay, thank you Alia. Azlin Bahari. Hai Azlin. Azlin dekat mana? Dekat Kusik Tangkak Johor. Sorry, tak dengar. Kusik Tangkak Johor. Semua orang dengar tak? Kalau dengar boleh tak cakap kat Madam? Madam tak dengar sangat. Saya tinggal dekat Gersik. Ya. Gersik tu dekat sini lah yang area KKTM ni ke? Yang ada nama Gersik tu? Betul. Okay. Mungkin line Madam tak clear ke, line you tak clear, tak apa. Okay, next Muhammad apa ni? Fahmi ke? Ada Fahmi ke? Tak ada? Ya. Fatin Fatihah. Macam Cik B pula Madam tengok gambar. Sorry tak, murah je tak sebab main ni default picture tu macam Cik B. Okay, Fatin Fatihah dari mana? Saya dari Bukit Gambir. Oh, dekat saja. Bahaya ni. Cik B ni bahaya. Okay, next Putri Nur Hidayah. If I not mistaken. Sorry kalau Madam salah pronounce your name. Okay, Putri Nur Hidayah. Saya dari Pak Sulong, Batu Pahat, Johor. Oh, semua dekat je. Okay. Nur Akila Syazwani. Ya, saya. Madam nak tengok muka. Tadi tanya soalan tak nampak muka. Okay, Akila Syazwani dari mana? Saya dari Kuala Lumpur. Which part in Kuala Lumpur? Sungai Besi. Sungai Besi. Alright. Azim Madam dah tanya, mungkin Madam dah tanya. Ahmad Mizal Afiq. Mifzal. Ya, saya madam. Ui, rambut tu rambut ke apa tu? Kopiah? Rambut. Kau balik sini potong rambut ya? Okay, Mifzal Afiq dari mana? Daripada Kulai Johor. California. Untunglah duduk California. Okay. Next, Tuan Nur Amisha.
Hai. Tuan Nur Amisha dari mana? Pasir Mas Kelantan. Oh, Pasir Mas Kelantan. Baik. Okay, next. Fatin ni Madam dah tanya ke Fatin Ifah belum? Okay, Fatin Ifah dari mana? Saya dari Kelang, Selangor. Kelang, Selangor. Okay, kat mana Kelang tu? Dekat Sungai Udang. Sungai Udang. Okay. Red zone, bahaya tu. Hassan Al-Basri. Ya saya. Daripada mana? Kedah ke? Kuala Nerang, Kedah. Ramai juga orang Kedah. Ada berapa? 3 orang tadi? 3-4 orang. Okay, tak apa, dah tahu tu dah. Syazrin. Show me your. Okay, Syazrin dari mana? Saya dari Tanjung Agar, Sangkat Johor. Dekat. Rasa macam lain negara pula. Okay. So everyone, Madam minta maaf. Last week kita tak dapat jumpa. This week kita baru jumpa. Fahmi ni Madam suspicious betul lah. Dia ada ke dia tak ada? Gambar tak ada. Respon pun hidup. So hari Rabu kita jumpa lagi tau untuk continue kita punya chapter. Harapnya kalau semua orang ada sedikit masalah atau banyak masalah regarding in this subject, in this course di BV20073, you boleh lah PM Madam di dalam group WhatsApp tu anytime, you boleh je post. Okay, post di dalam tu, insyaAllah Madam akan berusaha untuk membantu you jawab segala persoalan yang related. Kalau tak related, Madam akan bantu juga, tapi nanti Madam akan hand over kepada kaunselor lah kan. Okay, ada apa-apa tak nak tahu tentang Madam? Tak payah tahulah kan, nanti dah datang sini baru tahu kan. Okay, you boleh tanya sini lah. Kalau you tanya senior dekat sini, kalau dia cakap, kalau you tanya Madam Akmal, so Madam Akmal sinonim dengan Madam yang paling strict dan yang paling garang di KKTM Ledang. Tu kalau you tanya senior lah. Tapi I'm a bit different bila I dalam kelas. Bila I dengan student, I lebih suka to create bonding, family bonding, supaya bila kita belajar dalam suasana yang happy, yang enjoy, you boleh deliver and then you boleh terima semua benda tu dengan senang. Okay, kalau kita ada create gap ataupun you berada dalam keadaan yang sangat stres, semua benda yang simple pun boleh jadi susah. So Madam suka untuk semua orang di dalam human system belajar dalam keadaan yang sangat-sangat enjoy dan happening. Okay, you may ask any question during my lecture ataupun bila-bila sahaja daripada pukul 8 sampai pukul 5. Sebab nanti bila you dah balik sini selepas pukul 5, okay, Madam akan tukar hat as a fellow. So fellow sinonim lah dengan garang tu kan, fellow. Okay guys, so that's all. Dekat dalam group, WhatsApp group, Madam dah post attendance link. So please fulfill the attendance link. You boleh pilih masa untuk kelas kita 8:30 to 10:30. Alright? So dah habis dia tu, boleh proceed dengan kelas Haji Azim. Madam minta maaf ada terlebih dan terkurang untuk kelas hari ni. Kita jumpa hari Rabu. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Thank you, Madam. Thank you, Madam.